A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi mata pelajaran Khot tahun 3, Ustazah mulakan dengan cara menulis titik dalam kaedah Khot Nasah. Okey, titik ini ada 3, titik 1, 2 dan 3. Okey, nanti Ustazah akan tunjukkan bagaimana, dan biasanya kamu jumpa titik ini adalah di dalam huruf-huruf hijaiyah. Okey, siapa tahu huruf-huruf hijaiyah? Ingat lagi ke tidak? Okey, baik. Untuk titik yang pertama, okey, untuk titik yang pertama, kamu lihat dan perhatikan baik-baik bagaimana buat titik yang pertama. Pastikan mata pen kamu dalam keadaan mata pen condong ataupun yang sedikit sengit, tengok ya. Okey, baik. Bila buat titik, okey, kita mulakan ya dari sebelah kanan ya. Okey, pastikan pilih garisan yang kamu setuju untuk kamu jadikan satu garisan khas. Setiap penulisan kamu tu ikut garisan tersebut. Okey, contoh yang ini, saya buat titik yang pertama. Pastikan dalam keadaan condong mata pen kamu tu. Okey, turun ke bawah. Okey, kamu agak jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Okey. Saya ulang balik. Titik 1 ya. Pastikan dalam keadaan condong. Okey, pegang pen ataupun pensil. Okey, yang ini Ustazah gunakan pen sebab pen ini sedikit besar dan sesuai untuk saya perlihatkan kepada kamu bagaimana kejadian ataupun cara menulis khot bagi titik 1. Okey, baik. Ustazah ulang semula. Untuk titik 1. Okey, mudah kan? Bawah pun sama juga. Kalau contoh titik 1 bar, kan dia berada di bawah. Sama juga dalam keadaan dalam bentuk begini. Cuma bezanya kedudukan. Bila bar, okey, saya tunjuk bila bar berada di bawah garisan. Bila bar berada di bawah garisan. Okey. Kalau yang berada di atas apa dia? Okey, kita tengok. Huruf nun. Yang penting sekarang ni saya nak tunjuk bagaimana untuk buat titik 1. Apa? Titik 1. Bagaimana nak buat titik 1. Okey, saya ulang semula kat tepi sini. Ini titik 1 ya. Okey. Macam nak tahu titik 1 ni? Okey, dalam keadaan bagaimana? Okey, tengok kat sini. Dalam keadaan bila kamu lihat sini sama besar, sini sama panjang dan sini sama. Okey, baik. Jangan terlebih sangat ya. Kalau terlebih sangat dia bukan jadi titik. Okey, baik. Untuk titik 2 pula. Untuk titik 2, saya nak tunjuk. Okey, untuk titik 2, bagi kaedah khot nasah, titik 2, masih kita buat macam tadi. Okey, ambil yang di sebelah sini. Ambil sebelah sini, kita sambungkan dia. Okey, untuk 2 titik. Okey, saya ulang balik. Masih buat macam titik 1 tadi. Okey, titik yang kedua kita sambungkan bucu dia. Okey, kita sambungkan kat bucu dia ni, kita tarik ke bawah. Okey, dalam keadaan dia bersentuhan. Okey, kata ada juga, kalau sebelum ni saya mengajar, ada anak murid saya dia buat cara mudah. Tapi ini pun hanya individu yang berbakat yang buat dengan betul. Dia naik ke atas, lepas tu dia ke bawah. Itu pun boleh. Pastikan dalam keadaan kedudukan yang betul. Okey, baik. Saya ulang balik titik pertama. Okey, titik yang kedua dalam keadaan pen pun macam tu. Kedudukan pen ni kekal ya. Bila kamu dah pegang begini, begini sahaja. Okey, jangan kamu pusing-pusing. Okey, takut nanti bila kamu buat yang pertama cantik, buat kamu buat yang kedua dah kurang cantik. Okey, baik. Takut salah. Okey, kedudukan pen memang dalam keadaan condong. Okey, kalau contoh macam cara lain, ada juga ada setengah murid saya, dia buat tak boleh kertas ni sengit. Dia nak macam ni tegak. Badan dia tegak, kedudukan badan tegak, lepas tu dia nak buat pun pen tu tegak. Pun boleh, tak masalah. Okey. Pun cantik kan?
Okey, baik. Ini untuk titik yang 2. Bagi titik 3. Titik 3. Okey, Ustazah lupa tadi. Titik 2, cuba contoh huruf-huruf yang ada. Titik 2. Ta. Apa lagi? Ya. Ya titik 2 di bawah. Kalau ta titik 2 di atas. Okey, bagi titik yang satu ni ada banyak. Kha. Lagi apa? Zal. Zai. Za. Dad. Lagi apa? Nun. Va pun ada. Okey. Jim. Okey, baik. Untuk titik 3. Bagaimana cara buat titik 3? Masih lagi dalam garisan yang kita pilih. Contoh saya dah pilih garisan yang bawah ni. Ambil satu ni sebagai satu panduan cara kita menulis dalam keadaan cantik, lurus dan kemas. Ingat ya, dalam tulisan khat, penulisan khat kekemasan adalah sangat penting. Sebab tu dia dikenali sebagai seni kaligrafi Islam. Okey, baik. Untuk titik 3. Tengok yang titik 3. Okey, Ustazah buat yang beza sikit lah colour dia. Kejap ya. Okey, bagi titik 3. 1, 2, 3. Masih dalam konsep satu titik lagi. Satu titik buat satu per satu tetapi ada 3 dan bertindih. Tengok ya bertindih macam mana. Okey, yang tadi titik 2 bersebelahan dan titik yang pertama di atas. Okey, jangan sampai tersentuh yang di hujung ni. Buat lagi sekali. Titik pertama, titik kedua dan atas titik ketiga. Jangan sampai sengit, jangan sampai terlalu tinggi. Okey, bila kedudukannya di sini, jangan sampai terlalu tinggi. Okey, baik. Untuk Ustazah buat lagi sekali ya. Okey, titik pertama, tengok paras apa. Garisan yang Ustazah pilih kan. Jangan sampai separuh. Contoh kamu nak buat separuh barisan ni. Okey, itu silap. Tak boleh ya. Okey, baik. Untuk titik yang kedua, sambung lagi sebelahnya macam tadi Ustazah sebut. Okey, buat sampai paras garisan tadi. Jangan lebih sangat. Okey, untuk titik yang ketiga, kamu kena agak. Kamu kena agak dengan garisan yang ada ke atas ni. Okey, tengok. Daripada yang asal tadi kan. Dia hampir kat sini. Okey, ambil dekat sini. Kamu agak sendiri. Okey, Ustazah ulang balik. Allahu Akbar. Okey, Ustazah ulang. Susah kalau ni sebab Ustazah dah biasa buat terus kan. Jadi kita boleh agak sendiri. Okey, baik. Dah ulang balik. Titik 3. Okey, siapa tahu titik 3 ni biasanya dalam huruf apa? Biasa dalam huruf apa? Dalam ejaan Jawi banyak digunakan, iaitu huruf ca, huruf nya, huruf nga. Okey. Titik 3. Okey. Untuk anak-anak yang baru first time buat ataupun baru pertama kali untuk menulis titik dalam kaedah khat nasah, jangan begitu kecewa kalau tak jadi. Ustazah pun usaha belajar ni berbulan-bulan. Baru boleh walaupun hanya nampak macam titik biasa sahaja. Itu pun salah satu daripada dikira bakat cara menulis, bakat menulis. Yang tak berbakat janganlah kecewa, belajar aja. Sebab Allah telah janjikan siapa yang berusaha, Allah akan bagikan dia hasil yang dikehendaki. Okey, yang penting jangan putus asa untuk belajar menulis kaligrafi Islam iaitu khat. Okey, baik. Untuk tugasan kamu, Ustazah minta kamu tuliskan titik 1, 2 dan 3 dalam buku tulis garis 1. Okey, Ustazah nak kamu buat Ustazah nak buat kamu buat banyak sikit lah. 1 titik untuk 1 muka surat, 2 titik pun untuk 1 muka surat dan 3 titik pun 1 muka surat. Jadi ada 3. Setiap 1 muka surat buat 5 baris, iaitu kamu selang 2 baris setiap 1 baris titik yang kamu buat. Okey, macam mana tu Ustazah? Okey, tengok nanti ya. Okey, dalam 1 muka surat, contohlah 1 muka surat ni.
Kamu nak buat 1 titik. Okey, boleh buat 1 titik. Nak buat 1 titik. 1, 2, 3, 4. Cukup. Sampai 4 titik saja buat satu muka surat. Ada 5 baris yang kamu buat. Okey. Ataupun kalau kamu rasa rajin, buat penuh pun tak apa. Ustazah tak kisah. Yang penting Ustazah nak tengok. Nanti buka sekolah Ustazah akan tengok tugasan kamu. Bagi pelajaran khot. Ada 3 muka surat yang kamu dah buat. Muka surat pertama, titik 1. Muka surat 2, titik 2. Muka surat 3, titik 3. Okey. Guna pensel khot. Okey, guna pensel khot. Ustazah, kena pakai pen besar ke? Tak payah. Okey, contoh macam ni kan. Ustazah ada pen kecil macam ni. Okey, tengok. Okey, tengok kat sini. Okey. Pun boleh. Buat titik kecil. Okey, buat titik. Satu-satu. Jangan risau. Ustazah yang dah selalu belajar pun, yang dah boleh buat pun kadang-kadang ada kesilapan. Jadi, jadikan kesilapan kita itu sebagai tangga kejayaan di masa hadapan. Okey? Jangan pernah putus asa walaupun ada kesilapan, walaupun ada kesusahan. Okey? Ketika belajar, jangan risau. Setiap apa yang kamu belajar berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan ilmu, tak kiralah dunia dan akhirat, pasti ada ganjaran pahala buat kamu. Okey? Jangan cepat putus asa ya. Lagi satu, jangan mengeluh. Sebab mengeluh itu boleh mematikan usaha kita. Boleh buatkan kita putus asa. Jangan mengeluh. Yang penting jangan mengeluh. Saya tak nak anak murid saya seorang yang mengeluh. Allahu Akbar. Okay, sekali. Saya bagi contoh. Okey, titik 3. Bukan sahaja pakai pen besar, pen kecil pun boleh. Okey, kamu pakai pensel hot pun boleh. Untuk permulaan, Ustazah nak tengok kamu pakai pensel hot. Sebab pensel hot boleh padam. Kalau pen tak boleh padam. Itu kelebihan dia. Okey, titik 2. Okey, titik 3. Okey, boleh buat. Belajar sehingga betul. Okey, kalau macam ni salah. Okey, tak apalah Ustazah tunjuk. Kebetulan ada yang salah, Ustazah tunjuk. Okey, tengok ni. Yang ni salah sebab dia terlalu tinggi dan dia tak balance dekat sini. Kat sini dia tak balance. Okey. Tengok. Okey, tengok sekali. Jangan risau, jangan takut salah. Jangan takut salah. Yang penting usaha buat Buat di rumah. Ini pun salah ni. Nampak. Okey. Lepas tu kalau terlalu panjang pun tak boleh. Okey, contohlah Ustazah buat kat sini Satu. Ini okey dah. Bila sebelah terpanjang. Okey, yang ini pun salah. Jangan panjang sangat. Okey, jangan panjang sangat. Contoh kat sini pun Ustazah buat terlalu tinggi. Pun tak boleh. Dia kena seimbang. Okey, dekat. Yang ni bercantum. Okey, yang atas. Okey. Ustazah harap semua boleh buat. Ingat tugasan yang Ustazah berikan. Tolong buat latihan titik 1, 2 dan 3. Dalam 3 muka surat. Muka surat pertama titik 1 buat 5 baris. Titik kedua buat 1 muka surat. Muka surat kedua buat titik 2 5 baris. Dan titik 3 buat 1 muka surat 5 baris. Setiap 1 baris selang 2 baris. Okey. Setiap 1 selang 2 baris. Okey, baik. Itu sahaja daripada Ustazah. Dan kita jumpa di masa akan datang. Apa akan datang? Di masa waktu buka sekolah nanti. Untuk kita belajar secara bersemuka. Mudah-mudahan panjang umur kita. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.